saya ada satu lah yang saya tak boleh lupa. Masa saya tingkatan 1, cikgu favourite saya cikgu pendidikan seni. Nama dia Miss Ku. Dia memang garang habis lah. Kira kalau kita duduk dalam kelas dia, kita senyum tak boleh, kita tak senyum pun tak boleh. Cikgu Ai ni Cikgu Lechui. Dia memang cikgu yang baik lah, terbaik di sekolah. Dia macam dia selalu ajar dan mendidik budak tu dengan apa dia cakap, dengan baik lah. Ustazah Syukrina. Syukrina. Sebab apa adik minat Ustazah? Sebab dia baik hati. Cikgu favourite tu memang banyak, tapi salah satunya adalah Cikgu Aisyah di Sekolah Kebangsaan Lhasa, di mana the only cikgu yang saya amat respect kerana beliau dulu bila kita duduk kampung, selalunya kita selalu bercakap bahasa Melayu. Apabila salah seorang cikgu kami mengajar di kampung, di sekolah kampung, bercakap bahasa Inggeris, menyebabkan kami rasa teruja. Saya daripada SMK Konvent Sentul. Okey, kalau nak cakap favourite tu memang semua cikgu yang saya belajar tu memang best lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nazlin Rahman dan Rina Hazrina memberikan inspirasi di pagi hari di Malaysia hari ini. Itulah dia persembahan istimewa daripada anak-anak tahun 6 dari SK Senawang Negeri Sembilan. Nitis tak air mata? Itulah kenangan untuk kita mengingat kembali tentang jasa dan juga pengorbanan guru-guru kita. Hari ini 16 Mei kita bersiaran di minggu yang baru di hari Isnin, sudah tentunya meraihkan Hari Guru pada hari ini. Dan sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang pengisian Malaysia hari ini sepanjang 1 jam ini, kami juga nak membawakan satu berita sedih yang kami terima baru-baru ini tentang kehilangan seorang bekas wartawan Malaysia hari ini yang juga merupakan wartawan terkini bagi program Hello Doctor, iaitu Muhammad Faris Hafifi. Kehilangannya amat dirasai oleh seluruh warga kerja Media Prima dan kami juga mengharapkan agar keluarga arwah terus tabah untuk menerima berita kesedihan ini dan kita doakan agar pemergiannya dicucuri rahmat dan kita sama-sama sedekahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi daripada pengisian tersebut kita kembali dengan persembahan istimewa daripada SK Senawang. Apa nama sekolahnya tadi? Astagfirullahalazim. Betul lah, SK Senawang kan, Negeri Sembilan. Saya pun dah nervous lah bila cerita pasal benda-benda yang sedih ni kan. Tapi ingin saya mengambil peluang. Saya pun dah nak sebulan tak bersiaran dengan Malaysia hari Selamat ni. kembali, rindu Nas. dengan anda semua, rindu kepada penonton-penonton. Mungkin tak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 15 Syawal hari ini. Masih ada 15 hari untuk kita beraya, insya-Allah. InsyaAllah, dan pastinya tidak terlewat sebenarnya, Nas. Kita raya sebulan dan pastinya dalam kemeriahan ini juga kita nak bawakan pelbagai perkongsian menarik juga, selain daripada bercerita tentang pengorbanan guru, dan tema untuk tahun ini dipilih adalah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Kita akan bersama dengan adik-adik kita dan juga guru mereka untuk kita kongsikan tentang bakat dan juga potensi diri yang ada dalam dunia seni muzik ini. Tepat sekali. Dibimbing oleh Cikgu Kamarul Syahril Kamarudin. Kita saksikan bingkisan ini. Okey. Sementara kita menunggunya, ingin saya wawarkan juga dalam kita menyambut cuti am pada hari ini. Selamat Hari Wesak kepada penganut-penganut agama Buddha. Dan pada hari ini juga ingin kita mungkin kita nak berkongsi tentang tempat-tempat untuk kita beriadah bersama sisi keluarga selepas ini ya. Banyak sebenarnya kita nak bawakan, tapi bila menyentuh tentang guru ni, Nas, saya percaya setiap daripada kita ni ada pengalamannya sendiri. Betul. Ada guru yang sampai hari ini kita ingat namanya, ada sampai hari ini kita tak pernah putus hubungan. Semuanya kerana bakti ataupun setiap pengorbanan yang dilakukan oleh guru-guru untuk mengajar kita dan menjadikan kita siapa hari ini. Ini kisah guru yang cukup menarik, istimewa, tular baru-baru ini tentang cikgu off-road katanya. Bertugas di Kelantan, tetapi nak ke sekolah itu mengambil masa yang sangat lama. Sangat dahsyat. Kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Demi melahirkan insan berilmu, guru ibarat lilin yang membakar diri. Melihat kesungguhan Muhammad Halim Muhammad Zaid, 43 tahun, pengorbanannya cukup besar, meninggalkan keselesaan mengajar di bandar sebelum ini. Hampir setiap minggu, guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu dan muzik ini bersama rakan-rakannya sanggup meredah hutan untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid di Sekolah Kebangsaan Balar, Gua Musang, Kelantan. Muhammad Halim yang mesra disapa Ben, bagaimanapun sudah lali dengan laluan yang harus ditempuhi. Tempoh perjalanan mengambil masa 3 jam dari rumah transit guru di Kuala Betis, Gua Musang ke Sekolah Kebangsaan yang sejauh 80 km. Hanya sekejap saja perjalanan yang dirasakan. Menerusi perkongsian di laman sosial, rata-rata warga net kagum dengan semangat pendidik ini menunggang motosikal kapcainya meredah belantara. Hanya mereka yang berjiwa kental mampu mengharungi rintangan, terus menabur bakti kepada anak bangsa tanpa mengira waktu dan penat lelah. Itu dah sedikit sinopsis tentang Cikgu Ben atau Cikgu Muhammad Halim Muhammad Zaid, melihatkan bagaimana pengembaraannya untuk ke sekolah. Kita sudah pun berada bersama dengan Cikgu Ben di atas talian ketika ini. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Selamat Hari Guru. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Wah. Selamat Yahya dalam bahasa Temiang. Selamat pagi. Selamat Yahya. Selamat Yahya. Dan hari ini cikgu pun nampak begitu bergaya sedang menyambut sambutan Hari Guru di Kelantan setakat ini. Alhamdulillah, setakat ni hari ini hari terakhirlah berlangsungnya Festival Hari Guru Malaysia di UMK Bacok lah. Diharap kalau rasa ada kelapangan masa, jom pakat datang ke sini untuk melawat booth kami dan banyak lagi lah pameran-pameran lain lagi. Okey Cikgu, kita nak cerita tentang pengalaman Cikgu sendirilah yang telah pun ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Kebangsaan Balar di Gua Musang ini. Kalau kami tengok sendiri, visualnya, wow, memang betul-betul adventure Cikgu. Kalau boleh saya nak tahu dulu sebelum tu, bila kali pertama diberitahu kena bertugas di Sekolah Kebangsaan Balar di Gua Musang, perasaan Cikgu macam mana ya? Berbanding dengan 14 tahun mengajar di Kelang. Perasaan Ya. Bila mula-mula dapat berita lah saya kena ditukarkan ke
sekolah tu. Saya tak tahu sekolah apa. Saya search dalam internet, dalam carian Google kan. Tiba-tiba keluar gambar tu ada selot, ada motor kan, hutan kan. Aduh, saya rasa macam tak apalah. Saya sahut kan. Barangkali selama saya 14 tahun di Kelang tu mungkin kita dah rasa cukup bersedia dengan kemudahan, selesa kan. Tiba-tiba Allah nak bagi kita sedikit je ujian untuk kita kan. Mungkin ada asbab yang dia nak tunjuk dekat kita, tak apa, saya reda. Dan saya terima dan saya sahut. Saya sahutlah cabaran itu. Dan Alhamdulillah setakat ni saya rasa cukup selesa lah di sana. Alhamdulillah, dah semakin selesa, dah semakin serasi. Tapi bila kita lihat perjalanan Cikgu Ben kita ya, saya difahamkan 6 jam hanya dari Kota Baru sehingga Gua Pusang. 3 jam atas highway, tapi selepas itu semuanya melalui belantara, hutan belantara dan curun-curun yang curam. Jadi apa dalam semua tu, apakah cabaran utama buat Cikgu Ben? Baiklah, tapi sebelum tu saya ceritalah sedikit dulu mengenai sekolah saya lah. Boleh, silakan. Baik. SK Bala ni merupakan sebuah sekolah untuk masyarakat orang asli yang terletak di Pos Bala, letaknya lebih kurang dalam 70 km daripada Kuala Betis. 100 km daripada Gua Musang. Dan letaknya di Banjaran Titiwangsa. Kalau jalan kaki sikit dalam sejam dua boleh sampai ke sempadan Perak di Sungai Siput, lebih kurang macam itulah. Okey. Dan ceritakan mungkin pengalaman cikgu lah. Bak kata Nas tadi kan meredah hutan belantara cikgu, lepas tu dengan motosikal lagi, kadang-kadang ada masalah dan sebagainya. Mungkin cikgu nak kongsikan pengalaman ni. Okey, pengalaman ni saya rasa pengalaman yang cukup mahal lah, yang bukan semua orang boleh rasa lah. Dan bila kita ingat balik, kita rasa kita terpilih kan. Bukan semua orang boleh terpilih dan rasa bersyukur sangatlah. Kita rasa kena bersyukur lah. Dan pengalaman cabaran dia, biasalah kalau orang sebut pedalaman ni kan, kita tak boleh nak bayangkan kawasan tu selesa, perjalanannya yang selesa tak ada. Dah nama pun pedalaman kan. Jadilah kita jumpa suasananya, bentuk muka buminya yang ekstrim, dengan kita mungkin tak tahu ancaman binatang liar ke, dengan dan kita tak jangka cuaca tak hilir baik, tiba-tiba masuk dalam hutan, tiba-tiba hujan kan dengan selutnya. Dan satu lagi mungkin kita tak jangka juga, orang panggil musakah lah, halangan di tengah jalan, mungkin motor rosak ataupun kita ni ditimpa musibah ke, malangan ke apa kan. Tapi saya anggap semua itulah sebagai satu yang boleh memberi kita kenal erti hidup lah kan. Kita dah datang sini, kita dah cuba sedaya upaya. Semata-mata kita niat kita satu je. Kita ikhlas lah. Bila kita ikhlas, yang susah semua jadi senang lah. Pengalamannya daripada Gua Musang, daripada mula-mula kami kebanyakan cikgu-cikgu daripada sebelah hilir lah, daripada Kota Baru, daripada Besut, daripada Perantau Panjang, semua kami daripada jauh lah. Jadi kami berulang alik setiap minggu, hari Sabtu kami masuklah daripada Kota Baru ke Kuala Betis lebih kurang dalam 4 jam. Daripada Kuala Betis ke sekolah tu, bergantung pada cuaca dan keadaan motor kami. Kalau Alhamdulillah, kalau cuaca baik, tak ada apa-apa musafah tengah jalan ke, dalam 4 jam 5 jam kami sampai. Kalau musim hujan, perjalanan tu agak mencabar sangat-sangatlah. Last yang paling mencabar saya rasa 3 minggu 4 minggu lepas, kami bertolak daripada Kuala Betis pada pukul 2:30 petang, kami sampai di sekolah pada pukul 11 malam. Masya Allah. Macam tu. Penatnya cikgu. Dengar pun dah rasa betul-betul mencabar ni. Dan kegelapan nak melalui hutan belantara pukul 11 malam tu. Menyeram, Hebat menakutkan. cikgu, hebat. Boleh tak kita tanya sikit tentang sumber inspirasi Cikgu Ben kita? Kalau 14 tahun mengajar di Kelang, tiba-tiba dipindahkan ke SK Bala, kawasan pedalaman. Jadi apa perbezaan antara pelajar-pelajarnya dan pengalaman cikgu bersama-sama dengan pelajar-pelajar di sana? Pengalaman perbezaan lah kan, banyak beza lah. Saya rasa ada banyak sedikit beza lah. Yang pertama ialah budaya lah. Kita kat bandar lain kan, kita dah terbiasa dengan ada cukup lengkap kemudahan kan. Betul. Tapi di kawasan pedalaman ni lain. Kita tengok anak-anak dia, masyarakat OA, saya guna istilah OA lah, orang asli kan. Masyarakat OA ni dia lain, di budaya dia lain. Bahasa dia lain, bahasa pertuturan mereka ialah bahasa Temiang lah. Jadi agak
agak mencabarlah sikit kalau kita nak faham. Dia macam orang-orang dia ni macam dia pemalu lah sedikit. Jadi kita kena sentiasa dekat dengan berinteraksi dengan mereka lah. Dan murid dia orang pun ada satu lah saya rasa saya tersentuh. Kalau tiba-tiba saya berjalan ni masuk ke kawasan kantin ke mana-mana, tiba-tiba dia menyapa saya, "Cikgu, nak belajar." Dia cakap macam tu. Dan saya tak pernah orang tanya, murid-murid saya tanya sebelum di sekolah sebelum ni, tak pernah tanya macam tu. Tapi di sini dia macam dia minta. Dia semangat. Itu yang tiba-tiba saya rasa tersentuh sangat. Kami juga terasa tersentuh di sini di atas usaha Cikgu Ben untuk menaikkan taraf anak-anak muda kita, generasi yang akan datang. Jadi dari MHI kita nak ucapkan terima kasih Cikgu. Terima kasih sangat-sangat di atas pengubaran Cikgu. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru juga untuk Cikgu dan rakan-rakan Cikgu yang lain. Kita doakan agar perjalanannya dimudahkan dan juga diberi kesihatan yang baik. Terima kasih Cikgu. Baik, ada banyak lagi sebenarnya perkongsian yang kita nak bawakan di Malaysia hari ini. Tapi kita dengarkan dulu alunan muzik daripada murid-murid Sekolah Kebangsaan Senawang Negeri Sembilan. Kembali bersama kami Rina dan Nas di MHI dan di sini kita nak bercerita tentang package percutian Rina. Yang pastinya orang kata dalam keadaan kita nak berhari raya ni ada juga yang mengambil kesempatan untuk bercuti bersama keluarga. Jangan risau, jangan bimbang. Nak pergi mana, nak belanja berapa. Jadi kita bersama dengan Encik Khairuddin Ismail, itu pengusaha PS dan Container Stay di Ketereh, Kelantan. Orang Kelantan panggil Tereh nah. Ya betul. Dia Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nak bertanya macam mana dapat inspirasi untuk membuka Container Stay. Saya difahamkan tuan baru saja bersara ya? Ya, saya bersara pada tahun 2019 daripada ATM. Lepas tu itulah dari segi idea apa semua, kita duduk dekat KL apa semua ni, biasa pergi berjalan dekat Melaka, dekat Selangor, dekat mana-mana tempat yang berdekatan lah, banyak tempat kan. Tempat makan dan sebagainya. So idea banyak tempat yang orang buat, sama ada tempat makan ataupun penginapan yang menggunakan kontena. So dia nampak unik lah. So dekat Kelantan benda-benda macam ni tak begitu banyak lagi lah. So kita bawakan konsep ni ke sana. Alhamdulillah. Baik, kalau sebut tentang Container Stay ni, mungkin Cik Khairuddin boleh kongsi juga keistimewaan atau keunikan Container Stay milik Cik Khairuddin ni. Keunikan dia adalah satunya ialah kontena lah kan. So kita ada bilik-bilik yang kita buat konsep dia, ada yang masuk dia tak nampak macam kontena, tapi ada yang kita design tu dalam tu memang besi kan. So dia memang akan rasa duduk dalam kontena yang sebenar lah. Dan di samping tu kita buat aktiviti-aktiviti lah yang aktiviti berkonsepkan homestay sebenar. Konsep kita kedesaan apa semua kan. So penginapan tu dia, sebab kita bukan buat konsep guest house semata-mata, tapi kita buat untuk pengunjung datang dan juga merasai suasana kehidupan desa. Pengalaman desa tu kan. Kita buat mengikut package-package, mengikut musim-musim yang tertentu. Kan contohnya bila musim tengkujuh, kita bawa pengunjung-pengunjung kita untuk sama-sama pergi tahan pukat dekat kawasan sawah bendang. Okey, sebelum kita cerita tentang aktiviti dan sebagainya, saya ada satu soalan nak tanya.
kita duduk dalam kontainer ni sebab besi kan. Kita duduk kat negara Malaysia yang panas. Jadi kat saya soalan pertama, panas ke duduk dalam ni? Ya. Memang panas, tak dinafikan. Tapi tidaklah sepanas kabin yang dibuat yang bukan menggunakan kontainer. Kan dia tak membahang macam besi zinc. So tapi kita ada sediakan setiap unit kontainer kita sediakan aircon lah. Penghawa dingin. Yes. Okey, dan ada dan atas kita ada bumbung apa semua, siap bumbung apa semualah. So bahang matahari apa semua tu tak terus pergi pada kontainer tu sendiri. Selesa lah. Yes, insyaAllah. Secara jujur Nas, tak pernah lagi saya rasa pengalaman tu, tapi kena cuba kan. Kena cuba sekali dalam hidup begitu. Tapi bukan kita ada kontainer stay sahaja. Dekat Malaysia ni ada macam-macam lagi lokasi unik yang boleh dijadikan sebagai lokasi percutian anda. Ini kita nak bawakan cuti ala glamping di Buana kita, Rembau Negeri Sembilan. Saksikan. Pedas Negeri Sembilan. Mukim ini sebelumnya cukup terkenal dengan lokasi kolam air panas. Kini, pekan kecil yang terletak kira-kira 20 km dari Seremban mempunyai satu tarikan baru yang tidak kurang hebat. Terletak di Kampung Gaing Pedas, Negeri Sembilan, destinasi percutian yang dikenali sebagai Buana kita, antara pilihan warga kota yang mahu menikmati suasana kampung. Berbeza dengan inap desa yang lain, Buana kita menyediakan perkhidmatan penginapan secara glamping, idea percutian glamour dan camping. Pengunjung akan tinggal di dalam kemah yang disediakan berbanding pilihan chalet atau rumah. Kemudahan dalam kemah kita, macam kita cakap, kita sediakan glamorous camping. So bila orang nak datang bercamping tapi dia masih nak dalam keadaan yang glamour sikit, kita sediakan tilam 10 inci, 12 inci yang biasa didapati di hotel. Juga kita ada kipas dan juga lampu dan extension. Kalau nak charge phone ke apa, memang kita dah sediakan semuanya lah. Dan juga kalau nak add on aircon pun boleh. Kita boleh sediakan add on aircon lah untuk kemah-kemah kita. Kebanyakan penginapan kemah didirikan di celah rimbunan pepohon yang menghijau. Ini memberi suasana yang begitu mendamaikan. Lebih istimewa, kesemua kemah-kemah ini dinamakan mengikut suku yang terdapat di Negeri Sembilan. Antaranya Biduanda, Batu Hampar, Tiga Nenek dan Tanah Datar. Bagi yang mahu meraihkan hari-hari bahagia seperti sambutan hari jadi, ulang tahun perkahwinan atau apa sahaja keraian, sebuah kemah khas disediakan. Selain kemah serba moden, pelbagai aktiviti turut diadakan bagi mengisi masa lapang pengunjung. Antaranya aktiviti memanah, menaiki ATV dan menunggang basikal serta beberapa aktiviti lasak yang lain. Bila kita dah kerja, bila kita penat, so kita nak lari daripada kesibukan kota, so kita datang daripada sini, kita duduk glamping dan kita duduk on campfire, kita boleh rasa lebih tenang daripada dekat bandar. Bagi Nur Lubna Talib, persekitaran hijau memberi satu ketenangan kepada dirinya. So bagi saya sekarang ni memang kita perlukan ketenangan. Selepas 2 tahun PKP menyerap duduk kat rumah aja, saya rasa kita perlu datang balik ke kampung, nak dapat ketenangan yang daripada kita compare kan daripada resort tu sendirilah. Di sini juga disediakan kolam mandi dan gelanggang pasir untuk permainan bola tampar atau futsal. Mereka juga boleh berehat di hadapan tapak unggun api yang tersedia berhampiran kemah. Dengan pelbagai kemudahan, percutian seisi keluarga dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan lari daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Pastinya, pengalaman berglamping akan menjadi salah satu percutian unik
dan menjadi trend ikutan semasa yang menyeronokkan. Wow, seronok. Memang seronok. Saya ni memang suka aktiviti yang lasak macam tu. Seisi keluarga. Rina macam mana? Oh, Rina. Boleh cuba, boleh cuba. Boleh cuba. Tak tahu, saya tengok Rina ni macam ada takut akan nyamuk begitu kan. Okey, tak apa. Kita terus bersama dengan Cik Hairudin. Cik Hairudin, bila kita ceritakan tentang bak kata salah seorang tadi pelancong tadi mengatakan bahawa kalau nak diikutkan kita dah lama terperap di rumah. Kita dah rasa bosan dengan kehidupan dalam rumah dan sebagainya. Ini salah satu cara jugalah kita nak memberi ketenangan untuk diri sendiri dengan pelbagai aktiviti yang disediakan. Bagaimana Cik Hairudin merasakan bahawa sekarang inilah masanya untuk kita orang kata menikmatilah alam sekitar yang ada sambil bercuti? Tak dinafikan, sejak daripada kami buka balik selepas pada PKP pada penghujung tahun lepas, ada banyak keluarga juga yang datang. Dia bukan datang semata-mata nak menginap, tapi dia nak mengalami suasana kehidupan kampung, bawa anak-anak kan. Ada 2-3 family yang datang. Dia nak belajar, kita ada offer untuk belajar menjala. Oh, menjala. Dia siap bawa beli jala yang baru buka plastik lagi. Oh, dia kata saya tak nak pergi ke mana-mana. Ajar saya menjala. 3 malam duduk dekat kontainer stay kami. Jadi itulah yang menjadi orang kata tarikan ya, aktiviti-aktiviti. Selain daripada menjala, apa lagi aktiviti yang popular? Yang popular ialah kita bawa dia orang pergi mancing apa semua, ATV kan. Sebenarnya ada lagi benda-benda yang kita nak buat dekat kampung yang masa zaman saya kecil dulu saya seronok untuk buat. Contohnya kan, bila musim tengkujuh kita pergi tahan pukat, tahan taut contohnya. Pengalaman macam tu sebenarnya ramai yang tak nak buat, yang tak merasa tu satu, yang pernah rasa dan rindu. yang rindu kan nak buat benda yang sama semula kan. So boleh datang ke tempat kami, kita akan buat benda-benda macam tu sama-sama. Jadi macam mana dengan makanan pula? Kalau kita datang kita nak makan makanan setempat lah kan. Kalau sana hari ini saya makan nasi daging. Jadi macam mana? Kita ada offer kepada pengunjung-pengunjung tempat kami untuk, tapi kena buat tempahan awal lah. Kan bagi tahu apa nak makan apa. Kita akan bagi pilihan menu, tapi menu ala kampung lah. Kan makan apa bersila dekat pangkin apa semua kan. Weh, menarik tu. Memang. Macam mana pula kalau kita nak jalan-jalan cari makan gitu? Mungkin nak kata berkongsi rezeki dengan penduduk-penduduk setempat. Kita buat konsep macam ATV contohnya kan. Kita akan bawa penduduk pengunjung ni ke macam ada penduduk yang ada kebun kelapa apa semua. So kita bawa diorang minum air kelapa segar daripada kebun kan. Seronok di Surawang awang pergi petik satu sekali. Macam tu. So insya-Allah apa akan datang ni musim buah pula kan. So mungkin kita akan buat kerjasama dengan orang kampung lah, yang mana ada kebun-kebun buah apa semua untuk kita bawa dekat kebun-kebun kan. Kita pun ada sebenarnya, tapi kita nak buat konsep berkongsi rezeki dengan orang kampung lah. Ini yang saya suka. Semoga rezeki terus melimpah ruah. InsyaAllah. Jadi antara aktiviti-aktiviti kan Rina, macam mana pula kalau kita nak mencari tempat yang ada tarikan unik tersendiri? Itulah tadi kita dah pergi ke Negeri Sembilan. Lepas tu kita bercerita tentang keistimewaan lokasi di Pantai Timur. Saya nak bawa balik kampung saya boleh? Wah, nak pergi mana? Kita pergi Kedah no. Pergi Kedah. Ini cerita tentang bagaimana sebenarnya kalau kami nak kongsikan lokasi unik yang ada di Changlun. Ada rumah sengit tau. Rumah sengit untuk orang kepala sengit juga macam Rina. Jangan marah. Kita tengok ni. Istimewa. Khusus bagi peminat filem The Hobbit, mereka tidak perlu lagi ke New Zealand. Tetapi, rumah manusia kerdil ini boleh dirasai hanya di Changlun, Kedah. Lebih mengejutkan, di sekitar lokasi ini terdapat rumah terbalik dan rumah sengit yang menjadi daya tarikan utama. Setiap inci seni binanya membuatkan para pengunjung dapat merasai keseronokan tersendiri. Menyelusuri jalan masuk, di kanan dan kiri hanya kelihatan pokok getah dan kelapa sawit. Namun, siapa sangka di dalamnya
terlihat rumah berwarna-warni yang mempunyai gaya keunikan yang luar biasa. Rumah yang dinamakan M&M Home Whimsical Houses dibina oleh Profesor Dr. Muhammad Tayyib pada tahun 2015 dengan keseluruhan kos melebihi RM1 juta terletak di Kampung Cangkat Setoi, Changlun, Kedah. Menurut anak ketiga yang juga pembantu pengurus M&M Home Whimsical Houses, Mariam Nadirah Muhammad, 31 tahun, keluarganya yang gemar melancong mencedok sedikit seni bina rekaan dari negara luar dan diadaptasikan di kampung halaman bapanya itu. Macam rumah saya asalnya ada sebuah di Korea, tapi iaitu kafe. Dan rumah terbalik pula sebab kita pergi di Sabah. Kita pun melawat rumah terbalik banyak juga. Dekat Melaka kita pergi, dekat Negeri Sembilan kita pergi tengok. Cuma rumah Hobbit tu memang dari New Zealand kita bawa kan. Cuma dalam dia kalau New Zealand tak boleh masuk. Yang ni kami boleh masuk. Kita pun olah sendiri dalam rumah Hobbit tu macam mana. Didirikan di sebidang tanah berkeluasan 0.8 hektar, semestinya mempunyai daya tarikan utama. Sebaik sahaja melangkah masuk, pengunjung pasti berasa pening kerana kereta, meja makan, katil, dapur, mangkuk tandas, malah TV juga terpaksa dilihat dalam keadaan terbalik. Tarikannya kebanyakannya datang sini dia berkeluarga dan kita kat sini warna warna terang. Jadi kebanyakan yang datang ni kalau bawa anak-anak memang sangat suka. Selain itu, terdapat juga zoo mini untuk merasai pengalaman memberi makan haiwan ternakan seperti rusa, kambing, arnab, burung dan sebagainya. Malah, bagi yang gemar madu juga, terdapat madu kelulut asli yang diternak di sini. Ini kami tengah terfikir nak buat macam stairway to heaven yang tangga-tangga. Tapi berkemungkinan yang kita cuba akan buat lain pada orang lain. Dan idea asal kita nak cuba gabungkan rumah atas pokok bagi macam TV gantung. Bagi anak jati Kedah, Wei Jun, 30 tahun, dia berasa bangga dengan produk pelancongan baru yang terdapat di negeri jelapang padi ini. Syok jugalah dia sebab yang ni dekat dengan Al-Star saja mas. Kita travel sini pun lebih kurang 30 minit macam tu boleh sampai dah. So it's a quite good experience lah kalau dapat experience yang tak luar negara punya kita boleh experience kat sini. Quite okay jugalah boleh bawa anak-anak main tengok jalan-jalan tengok apa benda yang tiapa tak dapat tengok kat Al-Star kat town area punya lah. Bagi keluarga pasangan Rumaizi Syahari, 55 tahun dan isterinya Halilah Wan Muhammad, 49 tahun. Kesempatan untuk menghantar anak sulung mereka ke universiti dimanfaatkan dengan berkunjung ke lokasi unik ini. Kalau ni kita orang dah pernah pergi Penang kan, terbalik juga kan. Tapi Penang tu dia tengah bandar kan. Jadi sini lain sikit environment kampung, masuk hutan kampung tengok ada pokok manggis pula situ. Jadi ada kelainan sikitlah dari segi sini tenang sikitlah macam kat Penang tu dia bandar kan. Menariklah masa dapat selalunya dapat tengok dekat movie je ni bila datang sini dapat macam dapat relief kan apa yang ada dalam movie tu. Jadi menariklah. Okay. Wah, memeningkan tapi seronok juga bila tengok terbalik ni. Rumah sengit dan whimsical houses. Jadi kalau anda nak melawat Rina tadi kata nak cakap Kedah. Sita ni tak pandai kan cakap salah kan. Kena maki dengan orang penduduk Kedah begitu. Tapi kalau nak lalu di Kedah tu singgah ke Changlun untuk suatu pengalaman yang istimewa. Dan cerita pasal pengalaman bila melancong ni. Kalau dulu-dulu kita nak melancong, kita nak duduk tempat yang mewah sebab tak pernah rasa mewah-mewah ni. Tapi sekarang selepas PKP, selepas penanganan COVID-19, mungkin keluarga inginkan pengalaman, Rina. Dan yang pastinya bila sebut tentang pengalaman tu nak rasalah juga suasana hidup dan juga merasai nikmat kampung tu sendiri. Cik Harudin mungkin boleh kongsikanlah sekarang ini melihatkan kepada kalangan masyarakat kita yang sebenarnya dah mula menghargai suasana kampung ini. Saya melihat ada trend di kalangan pengunjung-pengunjung
masyarakat kita yang nak bawa anak-anak ataupun keluarga diorang untuk rasa elemen-elemen survival. Kan elemen-elemen survival yang boleh dapat dekat kampung lah. Kan? Contohnya benda-benda yang basic. Contohnya macam memancing ikan lah kan. Kalau macam dekat tempat kami tu kita mancing ikan guna batang buluh. Kan? Dengan mata kail lah. Dengan mata kail. So benda-benda yang simple macam nak buat pancing. Nak letak cacing kata kail. Nak letak nak pasang pancing dengan tali pancing apa semua. Nak masukkan cacing dekat mata pancing contohnya apa semua. Benda-benda macam tu tak dapat pengalaman yang tidak dapat anak-anak kita dapat merasai kan? Yes. Betul. Kita kecil-kecil pun kita pergi mancing, ayah kita ajar. Sekarang ni kita dah jadi ayah, anak-anak kita pula tak belajar pula ya. Okey. Jadi mungkin kata-kata akhir buat rakyat Malaysia di luar sana yang ingin mencari pengalaman yang baru. Silakan Cik. Kita mengalu-alukanlah kepada masyarakat yang berminat untuk mendapat pengalaman yang berbeza lah, penginapan dan juga pengalaman kehidupan di kontena dan juga kehidupan desa sambil menikmati aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang yang mencabar dan juga yang sebelum ni kita tengok mak bapak kita buat ataupun kita dengar mak bapak kita cerita kan. Betul. So sekarang ni kita nak buat sendiri dekat PSDN Container Stay kita akan offer benda-benda macam itulah. InsyaAllah. Di Keterek, Kelantan. Lepas tu lagu dia pun memang orang kata menggamit nostalgia kepada anda yang tiba-tiba rasa nak balik kampung untuk rasa keadaan perkampungan di desa dan sebagainya. Terima kasih Cik Rudin. Terima kasih banyak. Okey, kita terus nak bersama dengan adik-adik kita dari Sekolah Kebangsaan Senawang. Jom balik kampung. Mari. Kembali bersama kami berdua di MHI sambil kita menyambut Hari Guru di Malaysia. Selamat Hari Guru kepada anda yang baru saja bersama-sama kita. Dan yang pastinya kita nak bersama dengan adik-adik tadi yang mengalunkan irama balik kampung. Rasa macam nak balik sekali lagi. Sabar. Baru je balik cuti. Apa khabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Tak dengar lah sekali lagi. Khabar baik. Malu-malu semuanya. Kat sini semuanya bunga-bunga, kat ujung tu ada satu kumbang di sana. Nama kumbangnya siapa? Nama siapa? Wah, macam Hakimi. Handsome lah nama. Lepas tu rekorder dia pun lain macam. Nanti kita nak cerita rekorder jenis apa ni. Jadi kita bersama-sama dengan guru pembimbing mereka, Cikgu Kamarul Syaril Kamarudin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Bila saya tengok Cikgu main, Cikgu betul bersemangat dengan mulut dia begitu. Sebenarnya Cikgu ni dah pernah bersama kita secara atas talian. Menunjukkan masa tu, waktu tu tular lah Cikgu gunakan lagu-lagu orang kata contemporary untuk memberi semangat kepada anak-anak muridnya sendiri belajar seni muzik ni. Betul. Cikgu, kalau boleh kita kongsikanlah sedikit melihatkan kepada bakat adik-adik ni ataupun anak murid cikgu ini kan, dah tentunya hasil usaha seorang guru, seorang pendidik. Cikgu sendiri rasa bagaimana bila melihat potensi yang ada pada mereka? Secara peribadinya, saya sangat-sangat banggalah. Bangga, seronok, suka sebab saya rasa tak banyak sekolah yang dapat buat macam ni kan. Betul. So, memang tak ada perasaan lain lah selain daripada sentiasa bangga. Lepas tu tengok diorang punya
kalau tak rajin pun tak jadi macam ni. Kan orang sangat rajin, memang sangat rajin. Alhamdulillah. Mak ayah support, parent support. So perasaan saya gembira sangatlah. Saya mengikut pengalaman kami berdua lah yang pernah melalui zaman-zaman sekolah ni. Abang dulu pun, abang ni. Abang dulu pun main recorder ni. Tapi tak pernah nampak recorder yang besar-besar macam ni. Jadi saya ni, saya mengakulah, saya ni tak ada bakat sebenarnya. Tak ada bakat langsung. Jadi dalam pengalaman cikgu lah, bila kita jumpa dengan murid macam-macam macam-macam kerana. Jadi macam mana cabarannya bila kita jumpa seorang yang mungkin suka untuk belajar muzik? Kalau ikut saya, pengalaman saya sebenarnya yang jadi lainnya sekolah ni, saya rasa kalau macam banyak sekolah dia ada tim recorder, tapi dia sekadar tim recorder lah. Dia pilih dalam satu sekolah tu dalam 20 orang untuk bentuk tim. Macam sekolah Senawang ni, saya rasa memang daripada darjah 3 sampai darjah 6 semua kelas boleh tiup recorder. Tiup recorder macam ni. Ramai ni kalau tengok satu kelas boleh ini bermain satu kelas. recorder So, dengan baik. saya sekolah tu daripada darjah 3 sampai darjah 6, saya anggap lebih kurang dalam 700 orang boleh tiup recorder. Wow. Ya, saya buat setiap kelas dan lagu pun lain-lain. Lagu memang unik lah. Okey. Nak tanya juga dengan adik-adik ni, kalau boleh kita ambil mic sekejap lah kan. Kongsi. Nak tanya nama siapa? Jangan malu tau. Nuri Sofia binti Yuslan. Nuri Sofia, sedapnya nama. Cikgu garang tak? Garang sikit je. Sikit je? Garang masa bila? Kalau tak bawa recorder ke. Apa cikgu buat? Cikgu marahlah, tegur dulu. Kalau dah banyak kali buat, mungkin cikgu rotan. Alamak. Takutnya. Katanya. Takutnya. Nak tanya sikit kepada kumbang kita. Hero. Cikgu ada pilih kasih tak perempuan dengan lelaki? Kalau perempuan dia lembut sikit, lelaki dia garang sikit tak? Tak. Oh tak Semua sama rata? Bagus. Lagu favourite awak bila tiup ni recordernya nama apa? Nak tanya. Kenapa? Angkat sikit recorder awak. Sebab saya tengok recorder awak memang lain daripada yang lain. Kalau ini recorder biasa, ini anak dia, ini ibu dia, ini bapa dia. Cuba dua-dua ni angkatkan tinggi sikit. Saya angkat sikit. Saya angkat sikit. Ini dia bapa recorder. Nama apa dia? Apa nama recorder ni? Tenor. Recorder tenor. Apa beza dia dengan yang kecil tu? Tak tahu. Kita tanya cikgu dia. Cikgu, apa beza yang bapak besar ni, cikgu? Bunyi dia main low lah, low note. Low note. Okey, tiup sikit. Cuba tiup sikit, kita nak tengok ada beza tak? Dia rendah sikit. Betul. Kalau anak dia pula, tiup satu note. Tiup B. B. Kalau yang ni B pula. Ini apa cikgu namanya? Recorder bass. Dia lagi rendah. Cuba dengarkan sikit. Dengarkan sikit. Wow, garang bunyi dia. Okey, nak tanya nama siapa? Nurul Fariza binti Muhammad Firdaus. Okey, comelnya awak ni. Okey, Nurul nak tahu juga dalam banyak-banyak lagu kan, yang mana paling awak terror lah mainkan recorder ni? Balik kampung kot. Balik kampung. Alah, balik kampung. Jadi yang ini pula nama dia siapa? Nurul Dayana Dalili binti Kahasmawi. Nurul Dayana, saya panggil Nurul Dayana boleh ya. Jadi kalau besar ni ada cita-cita untuk menjadi ahli muzik ke macam mana? Adalah sikit. Adalah sikit ya. Jadi selain daripada recorder, apa lagi alat muzik yang dimainkan di sekolah? Recorder saja. Dia jadi spesialis lah begitu. Cikgu, kita nak kongsikan kalau kita lihat ini baru sebilangan daripada anak-anak murid yang sangat hebat bermain muzik. Kalau kita tengok satu kelas daripada darjah 3 ya. Bagaimana cikgu sendiri melihat bakat dan potensi yang ada ini boleh digilap? Mana tahu satu hari nanti boleh menjadi seorang guru muzik ataupun pensyarah muzik. Saya antara sebab saya beria orang cakap nak ajar diorang bagi benda ni sebab saya memang sangat galakkan diorang masuk sekolah seni sebenarnya. Kesinambungan daripada sekolah rendah sebenarnya sekolah seni. So kalau nak masuk sekolah seni masa darjah 6 tu, diorang dah ada, sebab dah masuk sekolah spesialis kan. Dia nak test apa yang boleh main. So pada saya
at least dapat main recorder dengan level tinggi. Pun selalu, saya pernah ada seorang anak murid saya baru tahun lepas masuk sekolah seni Perak. Alhamdulillah. Dia buat secara video untuk interview tu pakai recorder je. Recorder saja. Yes, tapi kita letak level yang tinggi lah. Tinggi lah kan. Kita letak level yang tinggi lah. Alhamdulillah dah dapat masuk sekolah seni. Saya nak tanya soalan yang agak sensitif sikit jugalah. Saya ni bila saya belajar recorder, saya teruja dengan muzik juga. Ada juga orang tua saya yang kata macam ini semua ni buang masa, ni buang masa. Mungkin ada stigma di sana. Jadi pendapat cikgu sebagai seorang guru muzik ya, pendapat cikgu? Itu yang sebenarnya saya cuba nak ubah. Saya cuba nak ubah. Saya dulu pun sama juga kot kan. So sebenarnya saya cuba nak ubah. Muzik pun ilmu juga. Tapi kita nak ubah tu, saya kena ada orang cakap satu platform, satu benda yang kita boleh tunjuk kat orang yang sampai orang tak boleh petikai kita. So daripada sini saya rasa diorang main lagu-lagu macam ni. Lepas tu dapat masuk sekolah seni. Ada buat masa sekarang ada seorang anak murid saya dah dapat kerja bahagian muzik. Kena pendekatan yang berbeza ya cikgu mungkin. Ya. Supaya orang pun menilai yang muzik ni bukan sekadar orang kata sekadar main kat sekolah je. Saya nak tunjukkan muzik boleh jadi kerjaya sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya. Dengar tu cikgu dah cakap. Ini semua sebenarnya adalah orang kata hasil usaha seorang guru, seorang pendidik tu. Sebenarnya Hari Guru ni nama siapa? Guru Khadijah Barkis binti Muhammad Nizam. Wah, lajunya dia cakap. Pandang kamera. Boleh bagi ucapan untuk cikgu dan juga cikgu-cikgu yang lain kerana mendidik anda semua. Buat ucapan Hari Guru sikit untuk cikgu. Selamat Hari Guru cikgu. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana mengajar kami daripada darjah 1 sampai darjah 6. Senyum-senyum kat kamera sikit. Itulah dia. Saya nak tanya Hero ni lah. Hero ni sebab dia malu-malu kan. Mungkin awak ada ucapan juga untuk guru anda. Mana satu yang favourite sekali? Yang paling ada gemari? Selamat Hari Guru. Saya ingin minta terima kasih kepada guru kerana mengajar kami. Okey, baiklah. Alah, comelnya. Itu saja setakat dia larat gitu. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Adik-adik semua, terima kasih. Kejap lagi kita nak nantikan satu lagi persembahan istimewa daripada adik-adik ataupun murid-murid Sekolah Kebangsaan Sarawak. Kita berehat sekejap, Nas. Dan kita kembali selepas ini di Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini. Maklumlah hari ini pun cuti umum sebenarnya. Betul, semalam meraihkan Hari Wesak dan juga Hari Belia Negara. Tepat sekali ya. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi daripada MHI selamat menyambut Hari Wesak kepada penganut agama Buddha di Malaysia dan juga untuk belia-belia di luar sana. Ada ucapan istimewa daripada Perdana Menteri Malaysia. Selamat Hari Belia Negara dengan slogannya ini masa kita, masa anda para belia sekalian. Dan ini juga sebenarnya kita nak bawakanlah bagaimana pelibatan belia dan sumbangan generasi muda pada hari ini sesuai dengan konsep daripada belia untuk belia. Tepat sekali. Jadi jangan lupa para belia di luar sana, ambillah peluang keemasan ini. Inilah masa anda untuk bersinar buat negara kita Malaysia. Baik, kita nak war-warakan juga ini berkenaan dengan Republic of Gombak. Republic of Gombak? Ada apa dengan Gombak? Saksikan gelagat lucu Farouk Hussein, Amiza Aznan, Achong, Sweet Child, Azailit dan ramai lagi dalam drama terbaru Sakura Republic Gombak setiap Isnin hingga Khamis 6 petang di TV3 dan pastinya kami juga mengharapkanlah anda agar anda sentiasa melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaatlah sepanjang hari cuti ini. Kalau ada perencanaan nak ke rumah terbuka boleh teruskan tapi sentiasa ingat SOP perlu dipatuhi dan kita juga harapkan agar hari anda ini bermula ataupun kita nak lihatlah juga dengan penuh rasa kebaikanlah hari ini kan, penuh dengan manfaatnya tersendiri. Alhamdulillah Malaysia juga masih bersama-sama bersama rakan-rakan mereka di rantau Asia Tenggara ini di Hanoi ya. So jadi kita sebenarnya saya dah cari medal tally kita yang setakat ini. Tak salah saya Malaysia berada di tangga yang kelima dengan 14 pingat emas setakat ini. Jadi kita terus menyokong tim Malaysia kita yang sedang beraksi di Hanoi, Tiana. Ya, dan kita juga harapkan semangat ini akan terus dibawa
membawa sehingga hari terakhir Tepat iaitu pada sekali. 23 Mei ini. Mudah-mudahan kita berjaya untuk menaikkan kembali kedudukan kita. Betul. Untuk sama-sama kita melihat kecemerlangan Malaysia dalam dunia sukan. Ayuh kita sokong negara kita dan insya-Allah teruskan bersama TV3 dan kita saksikan buletin-buletin berita kita untuk yang mutakhir tentang aksi-aksi atlet kita di Hanoi, Vietnam, insya-Allah. Kita pun dah sampaikan kepada penghujungnya. Oh, tapi dah sebelum naik. tu kita Alhamdulillah dah 16 emas. Jumlah pingat setakat ni 68 pingat termasuk 14 perak dan 38 gangsa. Tahniah. Ini adalah satu pertandingan yang sangat hebat. Jangan risau. Ini semangat juga kita akan bawakan untuk atlet-atlet negara kita supaya terus bersemangat beraksi di pentas Sukan SEA yang ke-31. Majulah Malaysia untuk negara. Come back stronger. Itulah dia tanda pagar kita. Dan kita akhiri Malaysia hari ini dengan persembahan istimewa daripada SK Senawang Negeri Sembilan. Khas untuk anda. Terima kasih cikgu. Tanpa cikgu, siapalah kita. Ini dia lagu istimewa Cinta Sampai Mati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.